Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Mr. Afifi dalam rancangan Teroka Sains bersama Mr. Afifi. So, untuk episod kali ini, kita akan belajar ataupun membuat eksperimen tentang tajuk dalam topik sains tahun 4, iaitu berkenaan dengan materials dan juga, ataupun juga tajuk bahan. Okey? Baik, jadi untuk pelajar-pelajar DLP, anda juga boleh mengikuti video ini dan dalam masa yang sama Mr. Afifi akan terangkan beberapa new vocabulary untuk topik materials ini. Jadi anda jangan risau, video ini sesuai untuk pelajar-pelajar DLP dan juga pelajar-pelajar yang bukan DLP. Jom kita teruskan. Untuk topik kali ini, kita akan membuat aktiviti dalam topik unit 8 iaitu materials ataupun bahan. Jadi, cikgu percaya ramai di antara anda yang telah mempelajari topik ini bersama dengan guru anda masing-masing di sekolah. Jika anda belum mempelajari lagi topik ini, anda boleh melihat topik ini yang telah diajar oleh Mr. Afifi dalam video-video Mr. Afifi sebelum ini untuk tahun 4. Okey? Baik. Jadi, jika anda lihat buku teks anda, okey, kita akan membuat aktiviti iaitu aktiviti 2 dalam buku teks sains tahun 4 iaitu muka surat 146, di mana kita akan melihat kebolehan ataupun kita akan menentukan kebolehan ataupun ciri-ciri bahan yang boleh tenggelam ataupun timbul. Seperti yang anda tahu, anda juga tidak mempunyai bahan-bahan yang lengkap untuk membuat eksperimen ketika berada di rumah. Jadi jangan risau, untuk eksperimen kali ini kita akan mengubah sedikit ataupun kita akan mengolah bahan-bahan yang kita akan gunakan sebagai bahan yang kita nak gunakan untuk uji kaji kali ini. Jadi, jika anda tidak mempunyai bahan-bahan seperti yang terdapat dalam buku teks, jangan risau kerana kita boleh mengubahnya. Okey? Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk topik ini ataupun untuk aktiviti kali ini, Mr. Afifi akan sediakan beberapa new vocabulary untuk pelajar-pelajar DLP dan juga anda boleh lihat perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang akan digunakan di dalam topik untuk aktiviti kali ini. Jadi, jom kita tengok dulu. Baiklah, perkataan yang pertama adalah materials, bahan. Yang kedua adalah float, iaitu timbul. Seterusnya adalah sink, iaitu tenggelam. Seterusnya adalah basic sources, iaitu sumber-sumber asas. Properties, ciri-ciri. Aim, tujuan. Steps, langkah-langkah. Observation, pemerhatian. Dan surface. Jadi tanpa kita membuang masa, mari kita lihat apakah bahan-bahan yang kita akan gunakan pada hari ini. Yang pertama, kita perlu ada sebuah kontainer ataupun sebuah bekas yang luksina seperti ini dan juga kita isikan air di dalam bekas luksina ini. Dan kemudian yang kedua, hari ini Mr. Afifi ada bawakan gelas plastik. Kemudian ada pembaris plastik. Kemudian kita ada pensil kayu. Kita ada pemadam. Kita ada gunting daripada besi dan juga kita ada duit shilling dan kita ada getah. Jadi ini adalah objek-objek yang kita akan gunakan untuk eksperimen kali ini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 objek ataupun bahan yang kita akan gunakan untuk menentukan sama ada objek-objek ini timbul ataupun tenggelam di dalam air. Baik. Anda boleh rujuk muka surat 146 dalam buku teks anda untuk melihat langkah-langkah ataupun cara-cara eksperimen ini dijalankan. Dan kemudian kita akan jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan eksperimen ini. Baik, untuk menjalankan aktiviti ini kita akan isikan air yang penuh di dalam bekas kontainer luksina ini dan kemudian kita akan letakkan semua barangan ataupun bahan-bahan ini di dalam air. Dan kemudian kita akan set masa ataupun kita akan tentukan masa selama 1 minit untuk melihat apakah yang akan terjadi kepada objek-objek ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita cuba. Kita letakkan dahulu kesemua bahan-bahan ini ke dalam air. Okey.
Setelah kita masukkan kesemua bahan-bahan ini di dalam air, kita akan setkan masa selama 1 minit untuk melihat apakah yang akan terjadi kepada barangan-barangan ini. Okey, baik. Jadi kita sudah melebihi masa 1 minit. Mari kita tengok apakah yang akan terjadi kepada barangan-barangan ini setelah direndamkan selama 1 minit di dalam air. Bagaimana kita nak lihat? Kita akan melihat melalui daripada tepi apakah bahan yang timbul dan apakah bahan yang tenggelam. Yang pertama kita lihat pemadam. Pemadam telah tenggelam dan kemudian gunting telah tenggelam. Dan kemudian kita lihat apa lagi? Duit shilling. Mana duit shilling? Duit shilling juga telah tenggelam di bawah gunting tersebut. Nampak tu? Okey, kemudian yang terapung adalah pensel, pembaris, getah dan juga cawan plastik. Jadi ini adalah dapatan daripada eksperimen yang kita lakukan, bahawa ada 4 objek yang terapung dan juga 3 objek yang tenggelam. Jadi mari kita lengkapkan jadual yang telah disediakan di dalam buku teks anda. Okey, baik murid-murid. Jadi sekarang kita dah buat eksperimen tadi. Sekarang kita nak isi maklumat-maklumat ini dalam jadual yang telah kita salin daripada buku teks anda. Jadi kalau ikutkan, ini adalah kotak yang anda patut buat mengikut objek yang ada pada anda. Jadi pada cikgu tadi, cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objek, termasuk duit shilling. Jadi kita akan lihat keputusannya berdasarkan pemerhatian dan juga eksperimen yang kita buat tadi. Baik, yang pertama adalah gunting. Dia berada di atas permukaan ke bawah permukaan? Jadi dia berada di bawah permukaan air. Kemudian pensel kayu, kita lihat tadi bawah permukaan air. Kemudian pemadam getah juga berada di bawah permukaan air. Pembaris plastik berada di atas permukaan air. Cawan plastik berada di atas permukaan air. Getah berada di atas permukaan air, dan yang terakhir adalah duit shilling berada di bawah permukaan air. Jadi itu adalah keputusan eksperimen yang telah kita lakukan sebentar tadi. Baik, anda boleh salin punya keputusan ini dalam buku nota anda. Jadi tapi jika anda punya objek adalah berlainan, jadi anda tulis ikut objek yang anda telah buat. Okey. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan lihat soalan-soalan yang terdapat dalam buku teks anda berkenaan dengan eksperimen yang telah kita lakukan. Baik, yang pertama soalannya adalah apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Baik, apa yang kita boleh perhatikan adalah bahan-bahan yang diperbuat daripada besi dan getah akan tenggelam, manakala bahan yang diperbuat daripada plastik dan juga kayu akan timbul di permukaan air. Baik, tetapi mesti kamu tertanya-tanya, kenapa cikgu tulis tadi getah adalah terapung? Okey, kerana getah diperbuat daripada getah, tetapi bentuk getah tersebut yang membuatkan ia boleh terapung di atas air apabila dia diletakkan secara membulat seperti pelampung tersebut. Itu gelang getah, ya. Dia tak sama macam getah-getah yang lain disebabkan rupa bentuk dia. Itu kita akan belajar pada topik ataupun peringkat-peringkat yang seterusnya dalam topik bahan. Okey, tapi secara umumnya bahan yang diperbuat daripada getah akan tenggelam di dalam air seperti pemadam getah tersebut. Baik, sebab itu cikgu kata kita mesti buat eksperimen supaya kita tahu apa yang akan berlaku sebenarnya. Okey, baik. Yang kedua, nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Baik. Sifat bahan yang kita uji tadi adalah yang pertama, bahan yang diperbuat daripada besi dan juga bahan yang diperbuat daripada getah akan tenggelam di dalam air, manakala bahan yang diperbuat daripada plastik dan kayu akan timbul di permukaan air. Itu adalah sifat bahan. Okey, dia boleh tenggelam dan juga boleh timbul. Dan soalan yang ketiga, objek diuji manakah yang boleh terapung di permukaan air? Jadi seperti yang kita buat tadi, ada beberapa objek yang telah terapung di permukaan air, iaitu yang pertama adalah pembaris plastik, cawan plastik dan juga
gelang getah. Okey, getah tersebut adalah gelang getah. Maksudnya getah yang berbentuk bulat itu. Tapi kalau getah yang lain yang berbentuk seperti pemadam, seperti kasut getah, kebiasaannya ia akan tenggelam di dalam air. Jadi jangan keliru, sebab itu kita perlu buat eksperimen. Okey. Jadi secara umumnya bahan yang dibuat daripada getah akan tenggelam. Ada satu lagi soalan yang di-highlightkan di sini. Mengapakah setengah objek boleh timbul dan setengah objek boleh tenggelam? Jadi sebab itu kita katakan setiap bahan mempunyai ciri-ciri bahan yang tertentu. Okey, ia disebabkan oleh sifat bahan itu sendiri yang dipengaruhi oleh berat, yang dipengaruhi oleh bentuk, yang dipengaruhi oleh isi padu objek tersebut yang membuatkan ia boleh timbul dan juga ia boleh tenggelam. Okey. Jadi sampai di sini saja. Cikgu harap semua faham dengan apa yang kita belajar pada kali ini. Dan jika anda dapat buat eksperimen ini di rumah, anda boleh buat sendiri. Dan jika anda ada persoalan ataupun anda bertemu dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dijawab, sebagai contoh macam gelang getah tadi kan, anda buat sepatutnya tenggelam tapi dia terapung. Okey, jadi anda boleh tuliskan di ruangan komen untuk kita bincang bersama-sama. Okey, sampai di sini sahaja topik ataupun episod kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye. Nak tengok banyak lagi video sains Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.